اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 49. Sebelum kita sambung, macam biasa kita tengok antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas daripada 46 daripada ayat 46 firman Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanirrajim allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ila rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang khusyuk ialah orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka tidak ada pilihan melainkan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Bukan batang tubuh mereka saja kembali, tapi semua segala urusan mereka dan amalan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran daripada ayat 46 ialah perkara yang paling asas untuk khusyuk dalam solat ialah kita yakin hidup di dunia adalah sementara dan satu masa kita akan mati dan akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan bila berjumpa dengan Allah, kita akan dihisab setiap amalan kita walaupun sebesar zarrah. Jadi keyakinan itu menjadikan kita takut untuk melakukan dosa sebab akan jumpa Allah. Yang kedua, kita akan mengharapkan mendapat balasan terbaik di sisi Allah. Sebab bila nak jumpa Allah, Allah akan sediakan ganjaran yang terbaik yang tidak ada di dunia. Maka kita akan melakukan ibadat, khususnya salat, dengan cara yang terbaik. Dan yang kedua, untuk khusyuk dalam solat yang kita bincang semalam ialah macam mana pula nak yakin jumpa Allah, nak yakin kepada hari akhirat. Step yang kedua ialah, siapa ingat? Asas untuk khusyuk ialah kita yakin akan jumpa Allah, kan? Jadi nak yakin jumpa Allah, nak yakin pada hari akhirat, apa proses yang patut kita lakukan supaya dapat keyakinan tu? Prosesnya solatlah seperti mana kamu solat yang terakhir, sebab kita akan berjumpa Allah, yakin dengan bertemu dengan Allah. Ayolah. Bukan. Ada orang yang khusyuk dan adalah meninggalkan kerja yang sia-sia. Itu ciri-ciri orang beriman. Tak, bukan, soalan saya bukan ciri-ciri orang beriman. Soalan saya, bagaimana nak menjadi orang yang khusyuk, kan? Pertama sekali, kena yakin bahawa kita akan mati dan akan jumpa Allah. Okey? Step yang kedua, bagaimana nak dapat keyakinan nak jumpa Allah, yakin pada akhirat apa dia? Tadabbur Al-Quran. Faham Al-Quran. Betul. Bagus Epan. Allah kata apa?
Ada dalil tak? Makna sebelum solat kena tadabbur Al-Quran. Bahkan tadabbur Al-Quran tu berlaku lebih kurang 10 tahun barulah diperintah wajib solat. Kemudian kita sebut juga ciri-ciri orang yang khusyuk dalam solat. Ciri-ciri mukmin yang sebenar. Pertama, khusyuk dalam solat lah. Yang kedua, meninggalkan perkara sia-sia. Benda tu mungkin halal, bukan haram, tapi tak ada faedah. Bahkan Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda cantiknya Islam seseorang ialah dia tinggal benda tak penting. Bukan haram, tak penting. Kadang-kadang dia nak tahu benda tu tapi dia rasa tak penting, dia tak tanya. Itu tanda-tanda keindahan Islam seseorang. Yang ketiga, menunaikan zakat termasuklah sedekah, infak yang sunat tu. Yang keempat, jaga kemaluan. Menjauhkan perkara-perkara yang membawa kepada zina. Wala taqrabuz zina. Yang kelima, jaga amanah dan tunai janji. Jadi maksud apa tu? Maknanya solat yang betul, solat yang khusyuk melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan itulah tujuan solat yang sebenar kan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okey. Kemudian ayat 47. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, sebutlah, ingatlah nikmatku yang telah aku beri kepada kamu. Nikmat apa ni? Allah sebut dua. Allah minta Bani Israel ingat pada nikmatnya dua kali kan. Pertama dalam ayat 40. Kemudian Allah ulang sekali lagi ayat 47. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Nikmat apa ni? Sebenarnya nikmat tu Allah suruh Bani Israel dua kali. Nikmat yang Allah suruh Bani Israel ingat ialah ayat hari ini. Kalau sebelumnya Allah suruh tapi umum, nikmat apa tak sebut. Ayat hari ini Allah akan sebut secara detail nikmat yang diminta supaya Bani Israel ingat. Okey, yang ke ayat 47 juga pengajarannya ialah Allah kata aku lebihkan kamu lebih daripada bangsa-bangsa lain di ketika itu, kan? Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Adam umur berapa Adam? 13. Ada sahabat Nabi semua dewasa. Tapi bila ditanya soalan, sahabat yang dewasa tak boleh jawab. Ada seorang sahabat Nabi yang kecil, dia dapat jawab soalan tu. Tapi namanya bukan Adam. Namanya Ibnu Abbas. Masa tu umur dia lebih kurang 9 ataupun 10 tahun. Soalan tentang apa tu? Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang dewasa, apa maksud ayat iza jaa nasrullah? Bila telah datang pertolongan Allah wal fatahu dan pembuka kota Mekah, maka kamu lihat ramai manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, maka adalah sucikan Allah dan minta ampun. Sesungguhnya innahu ka tawwaba. Jadi Umar tanya sahabat-sahabat semua, sahabat hanya jawab secara umum, iaitu bila Allah perintahkan bila dapat kemenangan banyakkan zikir dan banyakkan istighfar. Kemudian Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kanak-kanak, lebih kurang 9 atau 10 tahun. Apa maksud ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat ini ialah tanda Nabi sudah dekat dengan ajalnya. Sahabat dewasa jawab bukan salah tapi kurang tepat. Sebab ayat tu berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Islam dah menang. Islam dah tersebar. Islam dah lengkap. Di hujung tu Allah suruh Nabi minta ampun. Apa makna tu?
nak matilah tu. Jadi siapa yang faham surah itu secara mendalam, dewasa ke remaja? Remaja. Jadi kita harap Adam menjadi seperti Ibnu Abbas, insya-Allah. Tak, bapa dia lagi hebat pada anak dia lah. Okey. Gede. Ayat 47. Ayat 47 ni, kenapa Allah sebut aku lebihkan kamu daripada bangsa lain? Kenapa Allah sebut? Apa dah? Yalah, kenapa Allah sebut aku lebihkan kamu? Bani Israel pun tahu dia bangsa yang lebih. Sehingga kan kelebihan yang Allah bagi pada Bani Israel menyebabkan mereka sombong. Mereka berbangga bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih, Sya'bul Mukhtar. Sampai hari ini, dengan sebab kelebihan Allah bagi, mereka sombong. Cuma Allah sebut di sini sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu, walaupun aku lebihkan kamu, tapi bukan bermakna kamu akan lebih dan mulia selama-lamanya. Kadang-kadang dengan sebab kelebihan inilah menjadikan kamu sombong dan menjadi sebab kamu dilaknat oleh Allah. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bukan bermakna kita lebih tu kita mulia di sisi Allah. Kadang-kadang kelebihan yang Allah bagi pada kita menjadi sebab kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 48 Allah kata apa? Wattaqu yauman, takutlah pada hari. Ini kena ada dalam silibus pengajaran kita di mana-mana. Di sekolah ke, di universiti ke, dalam kelas ke, di masjid ke, di pondok ni. Kena ada ni silibus dia apa dia? Takut pada hari kiamat. Kena sentiasa sebut. Sebab tu Allah wajibkan kita ingat tentang hari kiamat berapa kali? Berapa kali Allah wajibkan kita sebut dan ingat tentang hari kiamat ni? Itu yang wajib tu 17 kali. Menunjukkan apa? Ingat tentang hari kiamat sangat penting. Bahkan Nabi kata, tanda manusia yang paling cerdik ialah yang selalu ingat pasal kematian. Dan kematian itu adalah salah satu kiamat yang kecil. Okey, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz. Bila sebut is, ada satu fi'il yang tidak disebut, tidak ditulis, tapi difahami, iaitu uzkuru. Asalnya ada uzkuru. Jadi sebab tu dalam tafsir ada dia sebut uzkuru, iaitu ingatlah. Ingatlah oleh kamu. Apa dia? Is ketika mana najainakum, kami. Ni kalau sebelum ni Allah minta Bani Israel ingat pada nikmat 2 kali kan, tapi Allah tak sebut nikmat. Sekarang Allah sebut nikmat apa tu? Ya Allah suruh Bani Israel ingat, iaitu nikmat najainakum, kami telah selamatkan kamu. Selamat daripada apa ni? Min dari ali. Ali dalam bahasa Arab asal dia ahli. Ahli. Bila sebut ahli apa makna? Dah jadi bahasa Melayu kan? Ahli keluarga. Tapi dibuang ha, kemudian diganti dengan alif, huruf mad, kemudian dibaca ahli. Sebab itulah kalau sebut Ali Imran apa makna? Keluarga Imran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, apa makna?
keluarga Muhammad. Okey, di sini kami selamatkan kamu daripada keluarga Firaun ke siapa ni? Sebenarnya yang buat zalim kepada Bani Israel, adakah Firaun dan keluarga dia ataupun Firaun dan pengikut dia? Maknanya pengikut dan tentera dia. Jadi ahli dalam bahasa Arab ni boleh ditafsirkan, pertama ahli keluarga terdekat, yang kedua pengikut. Macam mana kita nak tahu beza? Yang ni menunjukkan ahli keluarga, yang ni menunjukkan pengikut. Tengok konteks ayat. Kalau di sini sangat tak sesuai, kami selamatkan kamu daripada keluarga Firaun, tak sesuai. Maka di sini makna dia pengikut. Pengikut Firaun. Siapa Firaun? Siapa Firaun? Ada Raja Mesir. Dia adakah nama orang ataupun gelaran raja? Gelaran raja. Semua raja Mesir digelarkan Firaun. Nama dia wallahu a'lam. Macam raja apa ni? Raja Rom dia panggil apa? Kisra. Itu gelaran. Kalau raja Malaysia dipanggil yang di-Pertuan, itu gelaran. Okey, kami selamatkan kamu daripada pengikut Firaun. Kenapa sebut pengikut? Sebenarnya yang buat jahat pada Bani Israel siapa? Firaun ke pengikut dia? Tak, yang duk sembelih anak Bani Israel ni Firaun ke pengikut dia? Pengikut. Firaun ni tukang arah aja. Yang buat jahat ni orang bawah. Kenapa Allah sebut orang bawah? Sedangkan arahan tu daripada Firaun. Dalam tafsir Ibn Ashur dia kata Allah sebut pengikut sebab kadang-kadang pengikut ni over. Dia terima arahan pukul 1 tapi dia geram sangat dia pukul 10. Kadang-kadang yang bawah ni lebih jahat daripada yang atas kan. Okey. Apa dia? Yasumunakum, mereka pengikut Firaun ini mereka yasumu ni makna menjaga kamu tapi dengan su'al azab ataupun menyiksa kamu. Dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Mereka menimpakan kepada kamu. Menimpakan kepada kamu. Dan as-sawmu asal dia ar-raw'u ataupun ar-ri'ayah, penjagaan. Biasa bila sebut penjagaan ni baik ke tak baik? Baik. Tapi Allah nak bagi tahu Firaun dengan pengikut dia menjaga Bani Israel tapi dengan cara su'al azab. Mereka menimpakan kepada kamu su'al azab. Apa makna? Su' buruk, azab? Azab ni buruk ke baik? Azab buruk kan? Jadi azab dah buruk, tambah pula su', makna apa? Azab yang teruk. Azab yang dahsyat. Kita pun tertanya, tengok bahasa Al-Quran. Mula-mula Allah sebut umum. Supaya apa? Kita tertanya dan kita fokus. Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah kata su'al azab, azab yang dahsyat. Kita pun tanya, macam mana dahsyat tu? Allah pun detailkan. Iaitu yuzabbihuna, mereka zabbaha yuzabbihu. Kalau zabaha tanpa sabdu, mudhari' dia yazbahu. Tapi kalau tambah sabdu, zabbaha, mudhari' dia yuzabbihu. Sekarang beza tak? Zabaha dengan zabbaha. Zabbaha daripada huruf asal juga, zabaha, cuma ditambah sabdu.
Kita pernah jumpa perkataan apa? Qata'a kan? Qata'a makna potong. Tapi kalau tambah sabdu qatta'a, apa makna? Ha? Yang qata'a ni potong biasa. Mungkin sekali kan, 2 kali. Tapi kalau qata'a, potong berkali-kali. Okey. Kalau zabaha, sembelih sekali kan, ataupun 2 kali. Kalau zabaha, sembelih berkali-kali dan banyak kali. Sebab apa ni? Sebab dia sembelih ni bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 20 orang, ramai. Semua anak lelaki Bani Israel yang dijumpai baru lahir akan disembelih. Okey. Sebab tu ada satu ayat surah Baqarah juga kita belum sampai. Bila Allah perintah kepada Musa, supaya Musa perintah pada Bani Israel supaya sembelih lembu, kan? Ingat tak? Ayat tu apa dia? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya kata Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah perintah pada kamu an tazbahu. Ada sabdu tak? Ada sabdu tak? Tak ada kan? Yang ni ada sabdu tak? Yuzabbihun ada. Jadi bila Allah suruh Musa supaya beritahu pada kaum dia sembelih lembu, zabaha yazbahu. Mana sembelih biasa saja. Tapi bila pengikut Firaun sembelih anak-anak kecil Bani Israel, bukan sembelih biasa tapi yuzabbihuna. Sebab apa tu? Sembelih berkali-kali dan banyak kali. Sebab tujuan dia sembelih untuk menyiksa. Ini dia panggil su'al azab. Azab yang sangat. Ada tak kezaliman sekarang? Kezaliman sekarang, orang benci pada orang, dia sembelih orang tu. Ada tak? Kat mana tu? Biasa ditembak kan? Ditikam. Ini sembelih. Ada? Ha? ISIS. Itu makna keturunan Firaun itu. Ya. Tapi kadang-kadang video tu tak percaya sangat. Kadang-kadang berlakon je. Kadang-kadang daripada media barat nak gambarkan Islam tu ganas. Ni ada seorang berita yang terbaru tu, bodyguard Melayu dipukul, dirotan oleh, kan kita rasa dah dahsyat tu kan, sampai berbekas merah, tapi tak sembelih lagi, sihat lagi kan, tak lagi tu. Ini sembelih hidup-hidup. Dan dia sembelih, mereka sembelih ni siapa? Sembelih abna'akum, anak-anak kamu. Okey. Saya nak tanya. Sekarang Allah, ayat ni turun pada siapa? Zaman Nabi Muhammad. Jadi Allah nak tegur, nak peringatan kepada Bani Israel. Bani Israel yang mana ni? Yang duduk zaman Nabi ke yang zaman Nabi Musa? Zaman Nabi Muhammad lah kan. Tapi peristiwa Allah selamatkan Bani Israel di zaman Firaun, bukan Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Boleh faham? Tapi ayat ni Allah kata apa? Kami telah selamatkan kamu. Kum ni siapa? Bani Israel mana? Zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa bukan kum. Apa dia? Hum. Kami telah selamatkan mereka. Mereka zaman Musa. Faham? Tengok kita nak faham tu. Kenapa Allah kata kum? Kum tu makna kamu. Kamu tu siapa? Yahudi zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad. Jadi yang Allah selamat Yahudi zaman Nabi Musa. Tapi Allah kata kami selamatkan kamu, iaitu Yahudi zaman Nabi Muhammad. Macam mana tu?
Subhanallah. Tengok. Allah nak bagi tahu nikmat Allah kepada Bani Israel Yahudi zaman Nabi Muhammad. Nikmat apa? Kamu boleh hidup ni sebab kami selamat Bani Israel zaman Musa. Kalau Bani Israel zaman Nabi Musa tak selamat, kamu tak ada sekarang. Bersyukurlah. Ha. Yang kita ada Bani Melayu hari ni sebab apa? Sebab Bani Melayu dulu sihat wal afiah. Takkan Melayu hilang di dunia. Walaupun dipijak-pijak kan. Okey. Mereka menyembelih anak lelaki. Kemudian anak perempuan dia buat apa? Wa yastahyuna, dan mereka yastahyuna daripada hidup, hayatun. Mereka menghidupkan, membiarkan hidup. Nisa'akum, wanita-wanita kamu. Okey. Kenapa dia bunuh anak lelaki dan biarkan perempuan hidup? Dia kan dia benci semua kan? Laki pun benci, wanita pun benci. Kenapa bunuh anak lelaki saja? Apa dia? Oh, ada ramalan. Ada ramalan tukar nujum lah. Tukar nujum pada Fir'aun meramalkan bahawa akan lahir daripada Bani Israel anak lelaki yang akan menjadi penyebab jatuhnya kerajaan kamu. Kata tukar nujum kepada Fir'aun. Fir'aun percaya. Sebenarnya itu pendapat, tapi tak ada dalil yang sahih. Kita nak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Tak ada dalil yang sahih. Siapa ada dalil yang sahih, bagi kat saya. Bukan saya kata tak ada, ulama. Ahli tafsir Ibn Ashur, Syekh Shalih Utsaimin, dia kata tidak ada dalil yang sahih. Bila tak ada dalil yang sahih, kita tak boleh nak katakan itulah sebabnya. Tak boleh. Mungkin ya, mungkin tak. Okey. Ya. Jadi sekarang, katalah itulah sebabnya, maka cara Fir'aun nak halang Bani Israel menjatuhkan kerajaannya, caranya apa? Bukan biarkan dia besar, tapi bunuh masa. Kenapa? Kenapa tak biarkan dia besar? Berperanglah. Kamu ada kerajaan, kamu ada tentera. Kenapa? Lagi banyak tenaga nak pakai. Bagus. Macam ada pengalaman je. Dia bunuh budak lebih mudah. Lebih jimatkan masa dan tak guna banyak senjata kan, daripada biarkan dia besar. Bunuh budak, bunuh terus je. Strategi ya. Okey. Kemudian dia hidupkan wanita. Kenapa pula hidupkan wanita? Saya nak Sekarang Allah nak huraikan apa ni? Su'al azab. Pengikut Fir'aun mengenakan azab yang dahsyat kepada Bani Israel, lelaki dan perempuan sekaligus. Tapi azab kepada lelaki caranya bunuh. Azab untuk wanita caranya. Jadi sekarang kita nak faham, macam mana boleh jadi azab kalau biarkan dia hidup? Tengok. Bila contohlah ada perempuan dalam rumah kan, dibunuh suaminya, dibunuh anak lelaki, kemudian perempuan luar penuh kat luar rumah. Macam mana perasaan wanita duduk dalam rumah? Kan? Bahkan dia fikir apa? Lebih baik mati. Sebab itulah antara anak lelaki yang dibunuh dengan wanita yang dia biarkan hidup, mana lebih azab? Wanita hidup. Bahkan kalau anak lelaki dia biarkan hidup, lebih terseksa daripada dibunuh. Boleh faham? Kita kata, untungnya jadi perempuan. Hidup. Tak. Jadi perempuan lagi dahsyat. Hidup dalam, dihina, dijadikan hamba seks.
jadikan pelacur, kan, duduk dalam ketakutan. Okey. Ada juga pendapat sebab Firaun bunuh anak lelaki ni sebab tukang-tukang sihir dia bukan ramal, ada anak lelaki akan jatuh, anak lelaki Bani Israel akan jatuh ke kerajaan Firaun. Bukan. Dia ramalkan, dia kata Bani Israel ni bangsa Yahudi tak boleh biarkan. Satu masa dia akan lawan kita balik. Maka cara nak hapuskan Bani Israel, Firaun bunuh anak-anak lelaki yang kecil. Okey. Kemudian wa fi zalikum, dan pada zalikum, demikian itu, balaun. Apa makna bala? Ada dalam tafsir diterjemah imtihan, ujian. Ada diterjemah ihsan, kebaikan, ujian. Yang kedua, ihsan. Min rabbikum, dari Tuhan kamu adalah besar. Apa yang besar ini? Okey. Sekarang kita nak faham. Allah nak huraikan apa nikmat yang Allah suruh Bani Israel ingat, kan? Apa dia nikmat? Jadi apa nikmat dalam ayat ni? Nikmat Allah kepada Bani Israel. Diselamatkan. Jadi ayat ni nak bagi kefahaman baru tentang nikmat. Biasa kalau kita ditanya apa itu nikmat, kita jawab apa? Sihat, dapat harta, dapat pangkat, kan? Dapat anak. Tapi kefahaman baru, nikmat juga ialah selamat daripada dizalimi. Kan? Kita kena pukul, kena belasah, tiba-tiba orang bebaskan kita. Itu satu nikmat yang besar yang seharusnya kita bersyukur pada Allah. Sebab itulah Bani Israel ingat hari mereka diselamatkan daripada kezaliman Firaun sampai bila-bila. Kan? Hari itu hari yang sangat hebat bagi mereka. Hari apa tu? Dia ingat dengan apa? Ashura, dia puasa. Lepas tu Nabi bila pergi Madinah, dia tengok Yahudi puasa hari 9 Ashura, kan? Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Sebab ini adalah hari sangat hebat, sangat bersejarah dalam hidup kami, sebab kami diselamatkan daripada kezaliman Firaun. Makna bersyukur. Okey. Saya bagi contoh, kan. Kita biasa tak kita bersyukur bila Allah selamatkan kita? Bukan bagi nikmat, bukan bagi sihat, bukan bagi harta. Allah selamatkan kita. Contohlah, kita aksiden, jatuh gaung. Kereta hancur, tapi kita selamat. Kita bersyukur tak? Bersyukur. Lepas tu buat tak kenduri kesyukuran? Tengok. Tengok fahaman orang Melayu. Bila orang Melayu buat kenduri kesyukuran? Naik rumah baru. Itu nikmat bagi dia. Lagi? Naik haji. Naik pangkat, kan? Buka ofis baru. Tapi kalau selamat daripada macam tu, tak ada orang buat kenduri kesyukuran. Dia pergi hospital, doktor kata, kamu ada kecil manis. Kena potong. Doktor pun potong separuh. Lepas sihat balik rumah, dia buat kenduri. Orang tanya apa? Kenduri apa ni? Kenduri selamat kesyukuran. Selamat apa? Sebab kaki saya hanya dipotong separuh. Selamat separuh lagi. Ada tak kenduri macam tu? Tak ada. Sebab dia rasa apa? Dia rasa itu bukan? Bukan nikmat. Bila dia rasa nikmat? Kenapa dapat sesuatu baru dia rasa nikmat? Anak betulkan cara berfikir. Kenapa bila dapat pangkat, dapat rumah, baru dia rasa nikmat? Bila Allah bagi sihat, dia tak buat kenduri kesyukuran. Allah bagi selamat daripada kemelangan, dia tak buat. Kenapa? Sebab manusia berfikir, nikmat ialah apa yang dia usaha.
Aku naik pangkat sebab apa? Usaha aku. Aku jadi kaya sebab apa? Titik peluh aku. Jadi dia rasa bangga, dia nak, kadang-kadang bukan semualah kan. Kadang-kadang dia buat rumah baru, dia buat kenduri, suruh orang datang. Salah satu tujuannya apa? Betul kan? Itu pengalaman. Betul. Dia rasa bangga kan, aku dah bekerja berpuluh tahun, alhamdulillah inilah hasil. Kalau boleh dia nak orang tengok. Tapi kalau selamat daripada accident, itu bukan usaha aku, itu kerja Tuhan. Kenapa kena buat kenduri? Okey, betulkan cara berfikir. Dari sini Allah kata bala'un, ujian. Di sini ujian. Apa ujiannya? Allah dah selamat. Ujian ni mungkin mereka tengah diseksa oleh keluarga Firaun. Sekarang Allah kata kami dah selamat. Ujian apa? Ujian apa? Bersyukur macam mana? Lepas kamu selamat, kamu bersyukur tak? Taat pada Allah lepas ni. Allah nak uji. Kan? Berapa ramai yang sakit? Allah uji apa? Allah uji dengan sihat. Tengok lepas sihat, dia solat ke tak? Sebab sihat tu ujian juga. Dia ingat apa? Sakit je ujian. Saya sedang ada uji ni. Lepas sihat, dia kata alhamdulillah, dah tak ada ujian. Tak. Masa sihat pun ujian, masa sakit pun ujian. Masa kamu dizalimi oleh Firaun ujian, diselamat pun ujian. Okey. Kita nak tengok wa is faraqna. Kemudian ayat ni wa is dan ingatlah ketika mana faraqna. Faraqna apa dia? Kami belah. Kami belah. Bikum dengan kamu ataupun untuk kamu. Kami belah apa ni? Al-bahr, laut. Fa'anjaynakum, lalu kami selamatkan kamu. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Tenggelamkan ahli Firaun. Pengikut Firaun. Firaun sekali tak? Sekalilah. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu tanzurun. Kamu kalau ra'a yarau, melihat. Tapi kalau nazara beza. Sebab tu Allah kata afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah mereka bukan melihat tapi memerhati. Menyaksikan. Beza tak? Bukan menyaksikan. Kalau menyaksi perkataan Arab lain, tashhadun. Menyaksi tashhadun. Kalau nazara dengan ra'a, kalau ra'a melihat sekilas pandang, tengok jalan. Tapi kalau yanzuru, tengok dan perhati. Dan kamu, sedangkan kamu memerhati. Siapa kamu ni? Siapa kamu? Bani Israel. Okey, Bani Israel yang memerhatikan. Memerhati apa? Kejadian. Tak, dia memerhatikan apa ni? Allah kata, kami tenggelamkan pengikut Firaun dan Firaun dalam keadaan kamu memerhatinya. Memerhatikan apa? Firaun dan pengikut dia tenggelam. Okey, kenapa Allah sebut ni? Sebenarnya Allah boleh sebut cukup, kami tenggelamkan mereka, habis. Tapi Allah sebut lagi, kami tenggelam dan kamu perhati mereka mati. Mereka? Tenang, kenapa? Bukti dah jelas. Kamu perhati ni pun adalah satu nikmat.
satu nikmat. Saya bagi analogikan. Ada perompak datang rumah kita kan. Lepas tu bunuh, minta jauhkan. Bunuh anak, bunuh isteri kan. Lepas tu kita dengar perompak tu dah ditangkap. Dengar aja. Kita puas hati tak? Kita kata, boleh tak saya tengok? Tengok. Ataupun kita dengar perompak yang rompak rumah kamu dan bunuh anak kamu telah dibunuh, ditembak mati oleh polis. Kita dengar. Rasa tak puas hati kan? Sebab apa tak puas hati? Sebab takut berita tu tak betul. Takut dia hidup lagi, dia akan buat lagi keganasan. Biar dia tengok betul-betul mati, puas, tenang, lega. Boleh faham tak? Tengok Allah nak bagi tahu. Nikmat Bani Israel bukan setakat selamat, tapi hati dia cukup tenang. Sebab apa? Tengok sendiri mata dengan mata, Firaun dengan tentera dia semua mati. Seorang pun tak tinggal. Lepas ni Bani Israel ada lagi tak risau takut? Tak ada. Sebab apa? Sebab tengok. Boleh faham tak? Macam kita ada ular dalam rumah kan? Selagi tak jumpa, tenang tak? Jumpa ular dalam rumah, tapi tak nampak keluar. Dalam 3 hari tu, kita rasa tenang tak? Tak. Bila kan rasa tenang? Bila bomba datang, jumpa, bunuh. Lega, boleh tidur kan? Okey. Kita nak tengok proses bagaimana tentera Firaun mengejar Musa. Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 61. Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Apa dia? Falamma apa? Falamma tara'a al-jam'ani qala qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kemudian qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Lepas tu fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaka al-hajar al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Okey, cuba terjemah. Dia Allah perintah Musa keluar lari daripada Firaun. Masa mana? Malam. Fa asri bi ibadi. Bawalah hamba-hambaku asri di waktu malam. Kenapa keluar waktu malam? Sebab nak lari pada Firaun kena keluar waktu malam supaya Firaun dengan tentera dia tak perasan. Kalau keluar siang hari memang macam nak serah diri lah. Kena ada strategi. Kemudian bila bangun pagi besok, Allah sebut dalam Quran, Firaun dengan tentera dia sedar Bani Israel semua tak ada dah. Maka mereka pun kejar setelah terbit matahari. Musa keluar waktu malam kan. Jadi jarak jauh tak malam dengan pagi besok? Tapi akhirnya bertemu. Kenapa bertemu? Tengok ni. Falamma, Allah kata falamma, cuba terjemah. Maka tatkala tara'a. Tara'a mana? Saling melihat. Musa pengikut dia melihat Firaun dengan tentera, Firaun pun melihat Musa dan kaum dia.
Jam'ani. Jam'ani mana? Dua kumpulan. Jam'un satu, jam'ani dua kumpulan. Ketika itu, apa reaksi pengikut Musa? Tengok bahasa Quran mudah. Qala, cuba terjemah. Telah berkata, ashabu Musa. Pengikut Musa lah ashab. Inna lamudrakun. Ni. Sesungguhnya kami mudraku, kami akan ditangkap oleh Firaun. Kami akan dibunuh. Mana pengikut Musa yakin tak pada Allah? Tak yakin. Maka Musa kata apa? Kita pun jangan kata pengikut Musa. Kalau kita duduk tempat pengikut Musa, kita kata apa? Kalau saya bawa semua pelajar saya lari pada musuh sampai tepi laut. Belakang tu musuh, depan tu laut. Apa pelajar saya kata pada saya? Ustaz kan dah aku cakap. Kan dah jam kan? Tak bagaimana. Bila pelajar cakap pada tu, plus semua pelajar cakap pada saya macam tu, saya pula macam mana? Nak jawab apa? Itu saya lah. Tapi Musa jawab apa? Tengok Musa jawab kepada pengikut dia. Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Tidak. Kami tak mungkin. Kita tak mungkin ditangkap dan tak mungkin mati. Kenapa tak? Kenapa tak mungkin? Padahal di belakang dia tahu tak berapa ramai tentera Firaun? Yalah, berapa ramai? Ada disebut dalam tafsir ratusan ribu. Ratusan ribu. Jadi pelik tak pengikut Musa dah goyang? Tak pelik kan? Dan kalau kita lagi goyang, lagi tak pelik. Tapi Musa kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Kenapa tidak? Inna, ini sebab dia. Inna, sesungguhnya ma'i, bersama kami ke bersama aku? Kenapa bersama aku? Kenapa dia tak kata bersama kami? Ingat tak apa yang Nabi cakap pada Abu Bakar ketika dalam gua Sur? La tahzan, la tahzan, innallah ma'anaka ma'i. Makna kan? Tapi Musa kata apa? Kenapa? Nabi dengan Abu Bakar je, tapi makna bersama kami, bersama kita. Musa dengan pengikut, tapi bersama Allah, bersama aku, bukan bersama kita. Sebab pengikut dia tak yakin dah. Faham tak? Jadi Allah bersama aku je, bukan bersama kamu. Dari mana Musa yakin ni? Bersama aku Tuhan, Sayahdi ni akan tunjuk aku. Masa ni Musa terfikir tak bagaimana dia akan selamat ni? Laut kat depan, tentera Firaun kat belakang. Musa terfikir tak cara nak selamat? Tak. Kalau dia tak terfikir, macam mana dia yakin? Sebab dia tahu Allah adalah Tuhan, pencipta Firaun, pencipta tentera Firaun, pencipta laut. Jadi dia tak perlu fikirlah bagaimana Allah nak. Kalau kita fikir tak, macam mana nak cari jalan ni? Nak berenang ke, nak lawan kan? Bila kita berfikir tu, tanda apa tu? Tak yakin. Boleh faham? Jadi bila pengikut dia tak yakin, dia kata apa? Tuhan bersama aku, akan menunjukkan cara. Saya nak tanya, macam mana, dari mana Musa dapat keyakinan ni? Dari mana dia dapat tu? Saya bagi contoh senang je. Kita duduk dalam rumah, bangun pukul 3 pagi kan? Lepas tu tengok tingkat terbuka, lepas tu nampak macam bayang-bayang orang. Kita yakin tak masa tu? Tenang tak? Kita kata tak? Kalla inna ma'i rabbi. Cakap tak?
Isteri kata, bang, habislah kita. Kalah. Kenapa kita tak yakin? Kenapa Musa yakin? Tak, jawab. Soalan ni, jawapan dia dah bocor. Jawapan dia ayat 2 hari lepas. Siapa ingat? Kalau memang lupa. Ha? Ayat apa tu? Allah kata apa? Allah kata kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum. Siapa ikut petunjuk aku, dia tak takut, tak sedih. Jadi Musa tenang, tak takut, tak sedih sebab dia ikut je perintah Allah. Kenapa nak takut? Sekarang dia buat kerja Allah, bukan kerja dia. Pandailah Tuhan jaga, serah pada Allah. Sama dengan Nabi dan Abu Bakar dalam gua. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fa'auhayna, lalu kami wahyukan kepada Musa apa dah? Idrib, pukul. Pukul bi'asaka dengan tongkat engkau laut. Sebenarnya Tuhan nak buat apa ni? Lepas pukul berlaku apa? Famfalaqa. Lalu terbelah. Terbelah apa? Laut. Dan terbelah macam mana Allah sebut? Fakana kullu firqin, setiap belahan itu besar kataudi, seperti gunung yang besar. Dalam ayat lain Allah kata ada 12 lorong. Ada 12 lorong. Dan air itu bertukar menjadi tanah ataupun kekal menjadi air. Kekal jadi, bukan kekal jadi air, dia bertukar menjadi macam tanah. Macam jalan di atas air. Seperti bukit. Dia ada 12 lorong. Kenapa 12? Sebab Bani Israel asalnya ada 12 puak. Kenapa 12 puak mesti 12 lorong? Sebab Allah tahu manusia ni kalau ada 12 orang bagi sebelah lorong apa jadi? Bergaduh. Sebab tu masa Musa kaum dia minta air, Musa pukul tongkat kat batu kan, terpancup berapa? Kenapa 12? Kalau ada 12 puak tapi ada paip 10 apa jadi? Yang 10 pun patah. Okey, dan disebut dalam tafsir setiap lorong tu ada lubang. Mana setiap orang boleh nampak kawan dia yang lain. Kenapa? Allah nak bagi Bani Israel lalu di atas air itu dengan tenang. Kawan dia pun ada dan dia boleh nampak. Tengok sayangnya Allah kepada Bani Israel. Okey. Soalan dia, Allah nak jadikan laut tu jadi macam lebuh raya kan? Kenapa Allah suruh Musa pukul dengan tongkat? Tak payah pukul lah, teruskan jadi kun fayakun. Dan satu lagi logiknya, bila pukul tongkat ke air, ke laut, apa jadi? Cuba ambil kayu, pukul ke air, apa jadi? Terpercik je. Siapa pernah pukul air, pukul tongkat ke air, tiba-tiba jadi lebuh raya? Tak ada kan? Jadi kenapa Allah suruh Musa pukul tongkat sedangkan tak logik pun? Dan Allah boleh jadikan lebuh raya tanpa pukul tongkat ke laut. Kenapa? Apa pengajaran? Allah nak ajar kita supaya usaha. Hasilnya serah pada Allah, walaupun tak masuk akal. Allah tak nak kita dapat sesuatu dengan menunggu je, dengan termenung je, tak. Aku nak kamu usaha walaupun tak masuk akal. Sama juga yang Allah suruh siapa? Goncang pokok kurma kan? Siapa tu? Maryam. Tak masuk akal kan dalam keadaan dia syarat mengandung. Kemudian pokok kurma pula besar dan kuat. Kalau wanita yang mengandung goncang memang takkan gugur. Tapi Allah suruh juga sebagai tanda kena usaha. Okey.
Dan Firaun ni lemas, mati lemas kan. Tapi dia sempat tak beriman? Sempat kan? Dia sempat beriman, dia sempat mengatakan aku orang Islam. Tapi Allah tak terima kan? Kenapa? Cuba buka surah Yunus ayat 90. Surah Yunus ayat 90. Ayat tu panjang kan? Cuba baca, ada lagi, ada tak? Bila dah betul-betul nak lemas, Firaun pun mengatakan apa? Amantu, ada tak? Amantu. Amantu. Lepas tu? Annahu la ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel. Dia mengaku ni, wa ana minal muslimin. Bila dah betul-betul lemas, amantu, kata Firaun, aku beriman. Ini bukti dia beriman. Annahu la ilaha illa, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi kenapa Allah tak terima iman Firaun? Masalah apa itu sebenarnya? Masalah apa? Iman ni dia perlukan apa? Timing. Kita ingat tak kisah yang bunuh 100 orang? Ingat tak? Dia bertobat kan? Tahu tak berapa lama dia bertobat lepas tu dia mati? Dalam perjalanan kan? Sehingga dia mati kat tengah, kemudian malaikat azab dengan malaikat rahmat berrebuk. Malaikat azab kata apa? Dia ni belum buat apa-apa lagi, maka dia patut diazab. Malaikat rahmat kata apa? Dia dah bertaubat. Jadi akhirnya datang Allah hantar satu malaikat untuk mengadili. Apa dia? Ukur. Dia perjalanan macam ni kan? Dia mati kat mana? Katalah dia mati kat sini kan? Dah lebih pada? Dia ke sini Dia mati kat sini, tak sampai separuh. Yalah, anak cerita ni. Dia kata sini, tak sampai separuh kan? Bila malaikat nak ukur, Allah gerakkan bumi ni jadi macam dia dah dan lebih pada separuh. Maka dikira mati atas iman. Timing je. Jadi pengajaran untuk kita pada jangan tangguh taubat. Walaupun 1 minit. Firaun mungkin terlewat 1 minit 2 minit je. Kawan ni mungkin awal 1 minit 2 minit je. Allah terima. Jadi taubat jangan ditangguhkan. Okey. Satu lagi saya nak tanya. Kenapa Allah matikan Firaun dengan pengikutnya dalam air? Allah boleh tak nak matikan Firaun dengan pengikut dia? Masa dia kejar tu, masa dia kejar Musa, Allah petirkan dia. Mati tengah jalan. Kan? Boleh kan? Kenapa Allah tunggu sampai masuk dalam laut? Musa dah lepas Laut Merah, dah lepas selamat. Firaun pun mula masuk, tengah-tengah tu Allah lemaskan. Kenapa Allah lemaskan dalam air? Apa dia? Nak tinggalkan bukti. Tapi boleh je petir pun okey kan? Angin kan? Angin macam kaum Ad, angin. Kenapa air? Apa dia tadi? Orang Zoom jawab. Tak, nak tinggalkan bukti kat bumi pun boleh. Bukti kaum Ad diazab ada kat bumi kan? Lagi jelas.
Yang mayat itu pun ada ulama pertikaikan yang kata dia panggil apa? Mumia. Yang dikatakan itu mayat Firaun, tak ada dalil langsung. Saya baca fatwa daripada Saudi, dia kata tak ada bukti langsung mayat yang ada di Mesir adalah mayat Firaun. Satu, tak ada bukti yang jelas. Yang kedua, dari segi logik akal tak masuk akal. Kenapa? Sebab dia kata kalau Firaun dah betul-betul mati kan, dan Allah timbulkan, dan Bani Israel jumpa mayat Firaun. Logiknya, kita kalau jumpa mayat musuh, kita simpan ke kita hapuskan? Logiknya. Ada tak orang bunuh anak kita, bunuh isteri kita, bila dibunuh kita minta mayat dia, kemudian kita keraskan tak dalam rumah? Ada? Tak ada. Dia kalau mayat musuh kita nak, hapuskan. Jadi tak masuk akal Bani Israel simpan mayat musuh yang menzaliminya sekian lama. Tak masuk akal. Satu. Yang kedua, mayat boleh disimpan biasanya dengan apa? Diawetkan. Agak-agaklah Bani Israel ada tak alat untuk awetkan mayat Firaun masa tu? Ini tengah-tengah lari ni ada bawa ni. Dia kadang-kadang kita kena fikir logik juga. Itu dua. Yang ketiga, mayat tu kata disimpan di Mesir kan? Islam sempat tak merintah Mesir? Sempat. Pemerintah Mesir ketika itu Amr bin As. Dalam hukum Islam, mayat kena buat apa? Kena tanam. Tak mungkin Amr bin As, pemerintah Islam di Mesir ketika itu simpan mayat. Tak mungkin. Mustahil. Sebab hukum Islam wajib. Jadi soalnya betul tak mayat Firaun sekarang? Kan? Kita pula pergi pula lepas tu selfie kan? Tak tahu mayat siapa. Okey. Apa saya nak tanya tadi? Dah. Apa dah? Apa jawapannya? Sebenar Sebab laut tu tempat kebanggaan Firaun tu, Ustaz. tempat apa? Tempat kebanggaan, tempat apa? Kawat tempat Firaun lah maksudnya. Dia mati kat Laut Merah. Yang Istana Firaun kat mana? Tepi sungai? Ni bukan Laut Merah. Tak, jawapan nak betul dah. Jawapan dia nak betul dah. Allah sebut dalam satu surah Al-Qasas, sebab dengar, sebab Firaun berbangga dengan air, maka Allah binasakan Firaun dengan air. Dalam ayat ini Allah kata apa? Firaun berbangga, alaysa li mulku Misra, bukankah ini kerajaan Mesir milik aku? Wa hazil anhar, dan ini sungai-sungai tajri min tahti, mengalir depan istanaku. Kan istana Firaun betul-betul depan sungai kan? Sebab tu Musa masa dihanyut oleh mak dia singgah depan. Sebab biasalah kan, istana ni kalau dapat depan sungai lagi hebat. Jadi pengajarannya apa? Bila seseorang berbangga dengan sesuatu, Allah akan azabkan dengan sesuatu tu. Contohlah kita kata, tengok kereta mewah saya ada 3 buah. Dibimbangi takut Allah azab kita dalam kereta tu dan mungkin terbakar, minta dijauhkan. Jangan berbangga. Jadi Allah nak bagi ti Firaun, inilah air yang kamu berbangga, kamu mati di situ. Okey? Ayat mana ni? Yang Firaun berbangga dengan air ke? Tak, yang tadi kan soalan betul ke mayat Firaun tu mayat Firaun. Betul. 92. Betul. Okey, sebelum saya sebut pasal ayat tu, yang ayat yang Firaun berbangga dengan sungai, ayat 51 surah Az-Zukhruf. Ayat 51 surah Az-Zukhruf. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ada kan? Dia berbangga dengan sungai.
Kemudian kita balik tengok surah Yunus ayat 92. Surah Yunus ayat 92. Okey, Allah kata apa? Falyawma, pada hari ini nunajjika. Hari ini apa? Hari Firaun yang sepatutnya lemas, dah mati lemas. Nunajjika, kami selamatkan engkau bi badanika, dengan badan engkau, bukan roh, mana mayatlah. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya ia menjadi kepada orang selepas engkau sebagai ayah. Okey? Jadi orang kata ini bukti bahawa mayat tu adalah mayat Firaun, sebab Allah sengaja tinggalkan untuk dijadikan sebagai bukti. Tapi dalam tafsir ulama mengatakan Allah sengaja timbulkan mayat Firaun supaya menjadi pengajaran kepada orang selepas itu, iaitu kepada Bani Israel dalam tempoh tertentu. Lepas tu mayat tu hapus. Ayat ini tak sebut dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah sampai bila-bila. Okey? Ustaz, Ya? apa yang interesting Ustaz bila saya tengok Profesor Maurice Bucaille, the French theologist tu, Ya? dia masih Ya? so dia pasal dia discover mayat Firaun ni pada tahun 18 berapa lah, dalam 2 tahun yang lepas lah. So bila Profesor Maurice Bucaille dia tengok mayat tu, pasal kalau ikut kitab-kitab Yahudi dengan Nasrani, dia tak ada cerita pasal yang Firaun ni mati dalam laut. Tapi dalam Quran ada cakap. Ya. So bila dia check mayat Firaun tu, Ya. dia jumpa garam dalam badan dia. Ya. Itu yang buat dia Islam. Ya. Jumpa apa Faris? Apa? Garam, salt. They found salt in the body. Ya. Banyak. Jadi? So that Maurice Bucaille converted to Muslim. Jadi? Itulah cerita dia. Tak. Saya tahu orang tu buat kajian kan. Tapi sekarang kaedah dia macam kata Imam Malik, ya. Dengar kata Imam Malik. Semua kata-kata manusia, kajian manusia boleh diambil dan boleh ditolak. Kecuali kata-kata tuan punya kubur. Sebab Imam Malik mengajar sebelah kubur Nabi. Kata-kata Nabi je wajib terima dan haram kamu tolak. Selain pada Nabi, kajian siapa je, mungkin betul, mungkin salah. Dia bukan Quran, bukan hadis, betul tak? Kalau kita kata ini kena terima, salah. Sebab dia bukan Quran. Kan? Mungkin salah, mungkin betul. Okey? Okey. Ada soalan ke Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam ni Ustaz, saya ada soalan. Saya nak tanya macam mana situasinya kalau seseorang tu dia buat sekali perintah Allah, buat amal makruf, naik muka, dia beriman, bertakwa, tapi apa yang dia belajar mungkin bukan melalui tadabbur Quran, mungkin melalui kelas-kelas yang dia ada di kelas-kelas seperti ustaz, tapi bukannya barat macam kita belajar sekarang ni. Macam tu macam mana Ustaz? Mungkin kalau kita tanya dia, mungkin dia tak tahu ayat mana Allah perintah dia untuk ni macam ni kan. Tapi dia tahu itu tapi dia tahu apa perintah kita daripada Allah. Cuma dia mungkin dia tak tahu mana ayat dia nak lupa. Macam tu macam mana Ustaz? Tak, okey.
Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Maknanya kadang-kadang kita kata dia tu beriman, dia tu bertakwa kan. Tapi apa petunjuknya? Apa kayu ukurnya? Jadi Allah kata Quran adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi nak tahu orang itu bertakwa ataupun tak, soleh ataupun tak, kayu ukurnya apa? Baca ayat Quran, tengok akhlak dia sama tak? Baca ayat Quran, tengok ibadat dia sama tak? Kalau sama, walaupun dia tak faham, okey. Kan? Mungkin dia tak faham Quran, tapi yang dia amalkan adalah hasil kefahaman Al-Quran yang dia dengar daripada orang yang faham. Mungkin. Kan? Jadi nak tahu dia bertakwa bukan ukuran manusia, tapi ukurannya Al-Quran. Sebab tu Nabi bila ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Nabi Aisyah jawab apa? Quran. Ukuran Nabi diukur oleh Al-Quran. Kita pun lagilah kena diukur oleh Al-Quran. Sebab itulah saya bagi contoh kan. Yang biasa kita selalu dengar kan. Ada seorang wanita di zaman Nabi. Salat malam. Puasa sunat. Sedekah. Kan? Pada umur kata orang bertakwa tak? Kan? Tapi bila diberitahu dia menyakiti jiran, Nabi kata apa? Ahli neraka. Gambaran umum orang bertakwa, tapi bila cek pada Nabi, ahli neraka. Kan? Satu. Yang kedua, kita tengok orang yang pertama dicampak dalam neraka. Siapa? Orang yang pada gambaran, orang yang berilmu, orang bertakwa kan? Berjihad pada jalan Allah. Bersedekah. Alim, mengajar lagi. Tapi golongan pertama dicampak dalam neraka. Sebab tu kena cek amalan kita, kena cek akidah kita, sama tak dengan Quran dan Sunnah. Kalau sama, Alhamdulillah, insya-Allah. Dan kalau sama pun, jangan perasan lagi. Jangan perasan lagi. Sebab apa? Orang macam Umar pun, dah sama tak amalan dia dengan Al-Quran? Dah. Dia korban tak segala hidupnya, kerihatan, hartanya untuk Islam? Dah. Tapi dia yakin tak dia dapat masuk syurga? Tak. Dia masih rasa dia ada sifat munafik. Sebab itulah bila kita baca Quran, baru kita rasa, ya Allah, rupa-rupanya aku duk syok sendiri. Banyak lagi benda tak betul. Sebab Quran sifat dia zikr, menegur, membaiki. Okey, wallahu alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Maksudnya hadis tak sahih apa ni? Nur Muhammad tak ada dalil lah, tak ada dalil, tak sahih. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Kenapa kita nak sibuk dengan Nur Muhammad? Allah sebut apa dalam Quran? Allah sebut apa dalam Quran? Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Surah Az-Zumar ayat 22. Allah kata apa? Maka sama tak orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Maknanya bila dengar Islam, dia terima dengan hati lapang. Bila beribadat, dia beribadat dengan seronok. Dan fahuwa ala nur, dia di atas nur. Nur apa? Mir rabbih, cahaya daripada Tuhan. Cahaya tu makna daripada Allah, bukan tidak ada cahaya Muhammad. Itu tidak ada dalil lah. Apakah perkataan yang Allah guna ketika perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail? Boleh buka surah ni. Surah apa ni? Azbahuka. Surah Safat ayat 102. Allah guna apa? Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Manakala anaknya telah sampai umur matang, Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, sesungguhnya
aku azbahuka, sembelih engkau. Fanzur, maka tengoklah, fikirlah. Tengok Nabi Ibrahim ni Nabi yang soleh. Dan cara mendidik, walaupun perintah tu menyakitkan, tapi dia bagi peluang, bagi pilihan pada anaknya supaya berfikir. Dia bukan paksa. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada Zoom. Bolehkah saya tunaikan zakat, nilai zakat pada ahli keluarga terdekat yang status asnaf? Bolehkah ditunaikan zakat dengan menghulur bantuan dalam bentuk keperluan harian? Boleh. Zakat boleh diberi kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, orang berhutang, orang musafir yang kehilangan duit. Siapa lagi? Fisabilillah, guru yang mengajar ke, pendakwah, mu'allaf kan, walaupun dia daripada keluarga terdekat. Bahkan boleh kita bagi zakat kepada, kalau isteri dia bekerja banyak duit dan suami dia miskin, boleh tak dia bagi zakat tu kepada suaminya? Boleh. Sebab apa? Sebab suami dia miskin, termasuk salah satu 8 asnaf, dan bukan tanggungjawab dia bagi nafkah pada suami. Wallahu a'lam. Bagaimana nak elak jadi bergantung pada diri? Sebab kita juga disuruh berusaha dahulu. Bagaimana nak elak daripada bergantung pada diri? Tak, kita diwajibkan berusaha, kemudian bergantung pada Allah. Bukan bergantung pada kita. Kita tak boleh buat apa-apa. Allah kata apa? Fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Allah kata tawakkallah, berserahlah kepada siapa? Alal hayy, Tuhan yang hidup dan la yamut. Dia bukan setakat hidup tapi dia tak mati. Jadi kalau nak bergantung, bergantunglah pada yang tak akan mati. Bergantung pada manusia, manusia sakit, manusia lupa, manusia mengantuk, manusia tertidur dan manusia mati. Jadi bergantung pada makhluk, kamu tak akan jadi kuat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lepas tak ada Quran ni sentiasa rasa takut. Takut macam sedang diperhati je setiap perkara yang dilakukan setiap saat. Macam mana nak hilangkan rasa takut? Rasa takut diperhati oleh siapa ni? Soalan tak jelas. Kalau rasa takut diperhatikan oleh Allah, bagus. Sebab apa bagus? Bila kita rasa Allah perhati kita, kita akan jadi orang yang baiklah. Kita tak akan cakap bohong, tak akan mengumpat sebab Allah dia tengok. Macam kita dapat ustaz, baik tak? Baik tak? Dapat ustaz, berani tak buka baju garu-garu, ada tak? Tak ada. Bila balik rumah je, buka baju bergaru, menegakkan. Mana apa tu? Dapat ustaz jadi baiklah. Maka bayangkan kalau kita yakin kita duduk depan Allah. Allah sedang memerhati. Kita akan jadi yang terbaik. Macam anak penjual susu kan. Kenapa dia tak ikut perintah mak dia? Sebab apa? Sebab dia rasa Allah sedang lihat. Sama juga penggembala kambing yang Umar suruh jual kan. Dia kata aku nak jawab apa depan Allah kalau aku jual kambing bukan milik aku. Jadi fikir yang positif. Bila rasa Allah melihat, inilah peluang untuk aku menjadi orang yang terbaik. Saya baru selamat daripada kebakaran rumah Oktober 2019. Boleh saya buat doa kesyukuran? Tak, maksudnya bila kita selamat macam Bani Israel kan, Allah suruh mereka bersyukur. Tapi syukur tu apa maksud? Taat pada Allah. Jangan engkar, jangan kufur nikmat. Bukan buat kenduri. Bukan buat kenduri. Kalau nak buat kenduri juga, ikut cara Islam, iaitu bagi makan pada orang miskin. Tambah-tambah di bulan Ramadan. Dah, masa habis. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok di waktu yang sama.
di channel yang sama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.